Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Anda sedang menonton Agenda Awani. Hari ini Kerajaan Negeri Selangor memperuntukkan RM551.56 juta untuk pakej Kita Selangor 2.0 yang bakal memanfaatkan sekurang-kurangnya 1.6 juta rakyat Selangor. Di mana dalam pengumumannya pada petang tadi, Menteri Besar Selangor berkata inisiatif itu akan digerakkan menerusi 3 strategi meliputi 25 program. Justru dalam Agenda Awani malam ini kita mahu bercerita bagaimanakah pelaksanaannya dapat menjawab segala keresahan rakyat yang dilanda dengan krisis berganda setelah hampir setahun ini. Krisis ekonomi, krisis kesihatan terutamanya, dan juga dalam aspek ini bagaimana kita melihat Selangor paling teruk terjejas. Datuk Menteri Besar Selangor bersama dengan saya dalam Agenda Awani pada malam ini. Terima kasih Datuk Seri Amiruddin Syari kerana sudi bersama kami dalam Agenda Awani. Kalau kita melihat kepada mukadimah itu, angka itu besar, hampir lebih daripada setengah bilion diperuntukkan. Akan tetapi saya kira yang paling meresahkan pada kritika ini ialah realiti masyarakat ataupun rakyat di negeri Selangor itu. Bagaimana ini diambil pertimbangan ketika pakej Kita Selangor 2.0 ini diambil kira, dan sejauh mana ia benar-benar dapat memberikan jawapan kepada keluh kesah rakyat di bawah sana, Datuk Seri? Ya, terima kasih Zul. Pakej ini dirangka dengan melihat faktor-faktor terkini dan juga suasana terkini yang harus ditangani oleh pihak kerajaan negeri dengan kerjasama rakyat dan seluruh agensi kerajaan negeri dan persekutuan. Dan pakej ini melihat kepada 3 aspek: soal kelangsungan hidup dengan program bakul makanan, dengan program bantuan seperti data rakyat Selangor, dan juga kuarantin dan home quarantine kit dan sebagainya. Dan juga melihat bagaimana kelangsungan ekonomi dapat diteruskan, memastikan kilang dan perusahaan dapat dipelihara, dan terakhir mengawal pandemik itu sendiri. Jadi saya percaya kalau ia mampu dilaksanakan dengan segera dan pantas serta menyeluruh, ia akan mampu mempertahankan keupayaan dan kemampanan kedudukan sosial, politik dan juga ekonomi negeri Selangor berdepan dengan pandemik ini. Saya sebutkan dengan penuh optimistik bahawa marilah bersama menuju kejayaan dengan harapan bahawa kita sedang berusaha sedaya mungkin mengeluarkan kita daripada gelembung pandemik ini dengan beberapa usaha-usaha termasuk vaksinasi dan juga kawalan yang berterusan, dan juga menampung dan membantu mereka yang tertinggal dan terkesan secara langsung atau tidak langsung. Yang menariknya dengan sangat positif dan juga sangat yakin, kita cuba juga melihat bagaimana membantu sektor yang paling parah tetapi dijangkakan terakhir menerima kesan pemulihan, iaitu sektor pelancongan, dengan kita sediakan lebih kurang 2.5 juta ringgit Malaysia untuk aktiviti-aktiviti dan program yang direncanakan oleh Jawatankuasa Tetap Pelancongan Negeri. Datuk Seri, kalau kita melihat kepada situasi COVID-19 di negara ini, mungkin segala elemen yang ada itu berpusat di Selangor. Dari segi peningkatan kes, daripada segi bagaimana nak mengimbangkan antara aktiviti ekonomi dan juga menyelaraskan dan juga mengambil kira pengurusan kesihatan. Segala cabaran itu dihadapi dan juga perlu diuruskan di negeri Selangor. Dan juga kalau kita melihat juga kepada pakej-pakej bantuan dan juga pakej Kita Selangor ini dijalankan dalam siri kedua. Apa yang kita pelajari setahun yang lepas? Dan bagaimana waktu yang lebih sukar pada ketika ini kita melaksanakan dan juga memberikan satu modifikasi yang baik dalam pakej yang dirangka pada kali ini? Bila kita menangani kes pada kali ini, kita cuba pergi kepada source of the outbreak ataupun punca kepada perebakan dengan memberi penumpuan sedikit sebanyak kepada sektor perkilangan serta perindustrian yang telah menyebabkan perebakan kes yang terusan berlaku dan mendatangkan jumlah yang besar kepada kes-kes di negeri Selangor. Datanya sangat konsisten, data di peringkat federal maupun di peringkat negeri, dan sebab itu kita mewujudkan satu jawatankuasa yang diketuai oleh Datuk Khalid Ibrahim, bekas Pengarah Kesihatan Negeri, dibantu oleh Dr. Ong Kian Meng dan agensi-agensi yang lain, dan saya berharap MITI dan agensi-agensi persekutuan lain juga turut terlibat.
kerana kita ingin datang ke kilang, melihat sejauh mana persediaan mereka dan juga kawalan yang mereka lakukan, dan juga di tempat-tempat tinggal mereka yang sebelum ini merupakan tempat outbreak ataupun tempat perebakan. Di samping itu, kerajaan negeri juga sediakan 200 juta untuk Selangor Advance. Di Selangor Advance ini adalah untuk mempertahankan SME yang terpaksa berbelanja tinggi dan besar untuk COVID-19, dan kos pengurusan dan pentadbiran mereka juga meningkat, dan mereka harus diberikan bantuan dalam bentuk pinjaman-pinjaman yang kita akan keluarkan. Sebelum ini 300 syarikat-syarikat SME telah mampu bertahan, dan 50,000 tenaga kerja yang dapat bekerja dan melanjuti kelangsungan kehidupan mereka selaku pekerja dengan bantuan pusingan modal daripada Selangor Advance. Justru saya percaya dua mata rantai yang kita lihat tadi, iaitu mengekang di tempat perebakan yang berterusan dan diikuti dengan bantuan sokongan yang kita berikan. Dan tidak ketinggalan nanti vaksinasi kita juga akan turut memberikan tumpuan selain daripada mereka yang tertinggal dan mereka yang sangat memerlukan, kepada economic frontliner ini ataupun sektor ekonomi, supaya mereka dapat keluar bekerja dan tidak perlu bimbang terhadap perebakan-perebakan baru ataupun menyebabkan mereka menutup perindustrian dan juga perkilangan mereka disebabkan oleh perebakan di tempat kerja. Hakikatnya pada hari ini kita menjalani perintah pergerakan, sekatan pergerakan penuh, dan itu pasti melihat kepada kehidupan rakyat terjejas secara totalnya. Datuk Seri juga mengumumkan tadi program yang berpusat ataupun menjurus kepada kebajikan rakyat dari segi program bakul makanan. Dan betapa pentingnya pada ketika ini semua pihak bersatu padu menumpukan usaha untuk membantu rakyat, termasuk menolak ideologi politik, dan ini diterjemahkan melalui peruntukan yang diberi sama rata. Namun, outcome-nya dinilai oleh rakyat daripada ahli-ahli politik ini. Apa harapan Datuk Seri untuk melihat bahawa ini adalah solidariti untuk rakyat yang perlu dijalankan oleh ahli politik secara total, usaha secara menyeluruh supaya rakyat tidak ada satu pun yang ketinggalan untuk dibantu, Datuk Seri? Saya setuju, Zul. Pada waktu yang kritikal ini, sewajarnya semua pihak berlapang dada dan bersedia untuk menerima pandangan. Ini bukan hanya diletakkan tanggungjawab ini kepada oposisi ataupun pembangkang, tetapi kepada pihak kerajaan juga. Dan jawatan kuasa yang dibuat dan diadakan harus lebih menyeluruh dengan keterlibatan semua, supaya setiap pandangan dan juga perhatian dapat diberikan perhatian dan diberikan tumpuan dan dinilai secara objektif, di samping melihat effort bersama untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pada waktu ini memang waktu yang sangat kritikal. Negara sedang berperang dan kita berterusan berperang, dan makin hari pihak musuh kita iaitu COVID-19 menyerang dengan pelbagai kaedah, dengan varian baru dan sebagainya. Jadi kesepakatan yang ditonjolkan oleh pimpinan ini wajar dijadikan sebagai tauladan kepada rakyat, dan barulah saya kira rakyat akan tiada punya alasan selain daripada bersama-sama dengan hasrat nurani pimpinan-pimpinan untuk kita keluar daripada pandemik ini. Jadi saya percaya Parlimen bersidang sebagai contoh dengan suasana yang harmoni, perbincangan yang diikuti dengan negosiasi yang jernih dan fikiran yang objektif harus dilihat daripada konteks penyelesaian masalah. Bukan hanya untuk survivability politik, atau lagi untuk merebut kuasa ataupun memikirkan siapa menjadi Perdana Menteri dan siapa menjadi kerajaan. Di saat yang sangat kritikal ini, saya menyeru kepada diri saya selaku salah seorang aktor politik untuk kita bersama-sama menyelesaikan masalah ini serta menangani isu ini dengan baik. Datuk Seri, soalan juga saya suka untuk melihat banyak program-program yang disusun atur untuk membantu lebih hampir 1.6 juta rakyat di negeri Selangor. Harapnya tidak ada yang ketinggalan daripada golongan peniaga, peniaga yang kecil dan juga besar, golongan pelajar, golongan B40, M40. Malah bantuan juga diberikan kepada keluarga pesakit COVID-19 yang telah meninggal dunia.
dalam aspek yang lain, bagaimana kita melihat bahawa setiap satu bantuan ini dimanfaatkan dengan sebaiknya? Rakyat sukar pada ketika ini. Kadang-kadang akses maklumat agak terhad dan mereka tidak tahu bahawa ada peruntukan-peruntukan untuk mereka. Bagaimana kita nak memastikan bahawa peruntukan-peruntukan ini yang telah diberikan dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin? Siapa yang kita perlu letakkan dalam peran untuk dimainkan peranannya untuk membantu rakyat ini, Datuk Seri? Sudah pasti frontliner kebajikan yang sangat aktif di peringkat akar umbi merupakan nadi penting kepada kejayaan dan juga pelaksanaan setiap program dan polisi yang dirangka. Kita mempunyai lebih 371 ketua kampung, 289 ahli-ahli majlis tempatan, 289 penggerak-penggerak belia tempatan dan juga diikuti dengan lebih daripada 60 pusat-pusat wanita berdaya dan tidak termasuk sukarelawan lain seperti tim Selangor yang mempunyai lebih daripada 5,000 sukarelawan. Dan kalau dicampur dengan penjawat-penjawat awam, kita mempunyai tambahan minimum 3 hingga ke 5,000 lagi di peringkat akar umbi. Justru saya percaya dengan gerak kerja yang telah berlangsung lebih daripada setahun ini daripada masalah pandemik ini dan juga gerak kerja kita sebelum ini, kita boleh menggapai dan mencapai kepada titik akhir dan juga kepada kelompok-kelompok yang selama ini mungkin tidak dapat dilihat dan tidak dipedulikan. Sebab itu saya menunjukkan keterbukaan dengan menyediakan peruntukan kepada pihak pembangkang sekaligus kerana kita mahu semuanya dikongsikan bersama-sama dan melupakan seketika beberapa batas politik untuk kita sama-sama bekerja, berganding bahu, mengerat tangan menuju kepada kejayaan kita mengalahkan COVID-19 dan kesan-kesan sampingan yang timbul daripadanya. Datuk Seri, hari ini Selangor mencatatkan 2,291 kes COVID-19. Ini angka yang sering diberikan sinonim kepada negeri Selangor. Setiap hari kita mendengar laporan COVID-19. Akan tetapi saya ingin mendengar lebih lagi daripada itu kerana saya kira Selangor melakukan satu tugas dan juga satu peranan yang cukup baik dengan melakukan ujian saringan, satu kejayaan juga dan itu juga dipuji ataupun diangkat oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor dalam titah baginda semalam. Saya ingin bercerita mengenai perkara itu, katanya ada fasa ketiga dalam program ini dan juga ramai yang berkata kenapa nak cerita pasal ujian saringan kalau sepatutnya yang kita uruskan ialah ujian ataupun yang kita perlu jalankan pada hari ini ialah lebih banyak vaksinasi. Selangor juga masih lagi kurang divaksin. Pandangan Datuk Seri bagaimana? Kita bincang sebentar lagi. Datuk Seri Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari bersama saya dalam agenda awani pada malam ini. Sebelah siang tadi beliau mengumumkan pakej Kita Selangor 2.0. Datuk Seri, saya kira antara strategi terpenting dalam intipati Kita Selangor petang tadi ialah strategi kawalan kesihatan untuk mengekang penularan wabak COVID-19. Tahniah atas ujian saringan yang dilakukan dalam dua fasa. Sebelum ini malah fasa kedua sasaran 50,000, malah ianya sudah melangkaui lebih daripada 100,000. Saya juga antara yang mendapat manfaatnya. Tetapi untuk fasa ketiga ini, bagaimana penting untuk kita fahami Kerajaan Negeri Selangor tekad untuk mengatakan bahawa ujian saringan COVID-19 perlu dipergiatkan walaupun program vaksinasi sudah berlangsung dan juga berjalan pada ketika ini, Datuk Seri? Ya, saya mengambil contoh United Kingdom sebentar tadi. Bagaimana kejayaan vaksinasi mereka sekitar 56%. Tapi dalam masa yang sama, mereka juga tetap membuat saringan-saringan secara publik dan juga bersasar sehingga lebih 1.8 juta saringan di United Kingdom sehingga hari ini. Jadi maknanya kita kena melihat dengan jernih bahawa walaupun herd immunity ataupun imuniti kelompok dapat dicapai pada satu-satu ketika, tapi kita kena ingat ia tidak mencapai 100% imuniti kerana ada lagi kelompok-kelompok yang tidak divaksin ataupun belum masanya mencapai vaksinasi. Contohnya di negara kita, polisi kita ialah 18 tahun ke atas. Bagaimana yang 17 tahun sehingga 1 bulan yang mungkin juga boleh berdepan dengan jangkitan-jangkitan jika tidak dikawal. Kedua, kalau kita sudah memula untuk membuka sempadan akibat daripada kejayaan imuniti kelompok di masa depan, kita mungkin akan buka sempadan untuk sektor pelancongan,
perniagaan dan sebagainya. Jadi ini juga akan menjemput COVID-19 untuk datang semula. Dan ini berlaku di Taiwan sebagai contoh kerana mereka terlalu awal mengucapkan kejayaan, membuka sempadan-sempadan mereka dan akhirnya mereka terpaksa berdepan lagi dengan peribakakan-peribakakan baru baru. dan juga pertumbuhan varian-varian baru. Dan kita lihat bagaimana pertumbuhan varian B117 United Kingdom, varian South Africa ataupun Afrika Selatan dan varian daripada India yang sangat membunuh dan sangat cepat merebak. Justru saringan harus bersekali dan juga berkembang berjalan bersama dengan vaksinasi kerana di saat kita mewujudkan imuniti kelompok, kita juga perlu memastikan kawalan kesihatan diteruskan. Dan mesej ini sangat perlu kepada rakyat supaya kita tidak segera dan terlalu awal isytihar kejayaan kita dan mungkin akan ditimpa dengan perebakan baru ataupun outbreak baru. India sebagai contoh terlalu awal mengumumkan. Semalam ada satu laporan, kalau tidak silap saya, di akhbar mana saya lupa, tapi berkenaan dengan Taiwan. Dan hari ini even United Kingdom terpaksa membuat keputusan disebabkan oleh perebakan varian Delta yang berkembang dengan pantas dan mengatasi vaksinasi yang telah mereka laksanakan. Justru ingatan rakyat harus dikekalkan, kekal berdisiplin walaupun vaksinasi telah mencapai lebih 60 hingga 80% di masa hadapan. Datuk Seri dalam ucapan dalam sidang media tadi mengatakan bahawa ada pihak yang mungkin sinis dengan tindakan Selangor untuk melakukan ujian saringan secara bersasar. Dan juga mungkin sebagai rakyat juga kita tanya, adakah sukar untuk menjalankan ujian sebegini, Datuk Seri? Adakah bajetnya terlampau besar? Dan rakyat di lapangan, kalau saya lihat di dewan-dewan, di undangan, di dewan-dewan masyarakat, apabila sesuatu ujian saringan dibuka, mereka berpusu-pusu. Satu, kerana ianya percuma. Kerana ujian saringan untuk dilakukan bagi kontak rapat ataupun mereka yang disyaki COVID-19 begitu mahal. Dan ini akan menyebabkan mereka tidak melihat kepada keputusan yang sebenar. Bagaimana kita melihat bahawa kalau benar ujian saringan ini besar harganya, tetapi di masa akan datang ataupun secara gambaran yang lebih luas, ianya dapat menjimatkan dan juga mengekang perkara-perkara tertentu. Mungkin Datuk Seri dapat gambarkan situasinya bagaimana? Baik, saringan awam dan saringan besar-besaran yang dilakukan ini dengan penuh kesedaran supaya kita dapat mengekalkan FTTIS, find, trace, test and isolate yang dianjurkan oleh pihak WHO. Dan ia perlu dilakukan dengan besar. Dan apa yang berlaku dalam sistem kesihatan kita pada hari ini, keadaan petugas-petugas frontliner, mereka terpaksa berdepan dengan 2-3 tugas yang besar. Pada waktu ini mereka terpaksa melaksanakan vaksinasi. Sebelum ini mereka terpaksa merawat mereka yang dihinggapi ataupun dihidapi penyakit ini. Justru saringan ini perlu disokong oleh badan-badan yang lain termasuk syarikat-syarikat swasta supaya kita dapat mengenal pasti, mengasingkan kepada mereka-mereka yang terbabit dan terlibat. Jadi bagaimana pengalaman kita? Kali pertama kita buat juga memang tidak mendapat sokongan yang besar daripada rakyat. Ada anggap dia tidak penting. Tetapi alhamdulillah mutakhir ini kesedaran itu sudah sampai dan hampir di semua tempat, hampir paling minimum 1,600-1,700 orang kecuali di kawasan-kawasan luar bandar yang tidak terdedah dengan kepentingan keutamaan untuk melakukan saringan ini. Pengalaman kita memang awal-awal itu orang anggap tidak penting, tetapi apabila kita konsisten menerangkan kepada rakyat, kita memberitahu agar kepentingan ini dah dapat mengasingkan masalah perebakan dan sikit sebanyak dengan perebakan gelombang yang terbaru ini, mereka mula sedar bahawa di sekeliling mereka itu tidak selamat walaupun mereka rasakan mereka telah menjaga semua SOP dan sebagainya. Justru pengalaman kita sangat berharga dan kita sedia berkongsi dalam bentuk saya sedang menyiapkan video dan juga menyiapkan sedikit makalah bagaimana saringan ini diaturkan dan apakah cabaran-cabaran yang harus dibuat. Kerana silap-silap kemungkinan saringan ini boleh menjadi tempat perebakan kalau tanpa ada kawalan SOP yang baik dan juga tanpa arahan yang jelas kepada mereka-mereka yang telah disaring dan didapati positif. Datuk Seri bercerita dan juga mengemukakan cadangan dan juga peruntukan untuk
Home Assessment Tool. Dan saya agak terkejut apabila kita melihat bahawa jumlah kes yang diklasifikasikan sebagai brought in death BID meningkat di Selangor, dan ini trend yang sangat membimbangkan di mana kebanyakan pesakit COVID meninggal dunia di rumah dan dibawa ke hospital dan diidentifikasikan COVID-19 setelah meninggal dunia, dan angka sebanyak 123 kematian dan peratusan yang kedua tertinggi selepas negeri Sabah itu sudah pasti menggusarkan. Bagaimana kita memahami strategi home assessment tool ini, dan juga bagaimana ini menjawab kepada kepayahan rakyat yang mungkin dijangkiti COVID-19 dan juga berada dalam ketidaktahuan dan juga kuarantin di rumah, Datuk Seri? Ya, sebab itu isu utama menangani pandemik ini ialah sikap dan kesedaran bersama, terutama di kalangan masyarakat. Ia bukan hanya boleh ditangani oleh sekelompok kecil yang boleh mengawasi kelompok yang besar. Home Assessment Tools ini adalah sebahagian daripada inisiatif kita supaya mengajak rakyat dan juga mereka yang mendapat penyakit ini supaya membuat dan mengawal diri mereka supaya tidak menjadi ejen perebakan baru. Termasuk kesedaran dalam saringan tadi, itu hal lain lah. Tetapi selepas dijangkiti, bagaimana kita behave dan bagaimana kita bertindak. Bagaimana kita mengesan suhu kita, udara, oksigen kita, kedudukannya dan sebagainya. Apa yang saya bangkitkan tentang BID, brought in death, yang sangat tinggi, lebih daripada 27% adalah di negeri Selangor. Kedua selepas Sabah. Di Sabah mungkin pengalaman sebelum ini dalam outbreak yang sebelum ini mereka tak dapat akses ke hospital. Tetapi yang berlaku di Selangor adalah kadang-kadang mereka mengambil mudah dan menunggu ataupun terpaksa menunggu sebelum pergi ke hospital kerana kesesakan di ICU dan juga di katil-katil hospital kita. Justru saya rasa dengan home assessment tools ataupun kit yang kita akan bekalkan ini, mereka boleh akses kedudukan kesihatan mereka dan segera menghubungi contact person di PKD, Pusat Kesihatan, ataupun kita akan wujudkan juga calling center kita nanti supaya apa? Supaya kita dapat kita dapat mengesan mereka yang berpotensi untuk fatal ataupun meninggal dunia disebabkan oleh COVID-19 ini. Apa yang lebih berbahaya lagi adalah dengan varian-varian baru seperti South Africa ataupun varian daripada India yang lebih membunuh dan kadang-kadang tidak menunjukkan simptom-simptom awalan. Ia terus menyerang ke paru-paru. Ini yang diberitahu oleh Ketua Pengarah Kesihatan sebagai contoh, Tan Sri Nur Hisham, mutakhir ini, banyak kes brought in death ataupun datang dengan kematian daripada rumah atau tempat kerja kerana dia terus menyerang, dan ketika simptom wujud mereka sudah sampai atau virus ini sudah sampai di paru-paru dan membuatkan kerosakan yang lebih fatal dalam sistem kesihatan tubuh manusia. Jadi peralatan yang kita bekalkan ini seperti oximeter ini akan membantu kita untuk mengesan sejauh mana oksigen berkurang dan kitaran kita berkurang dan penggunaannya dan apa yang mereka harus lakukan ketika di rumah. Datuk Seri, akhir sekali program vaksinasi di negeri Selangor, benar angka-angka pengagihan itu mungkin di luar bidang kuasa seorang menteri besar, akan tetapi apabila Datuk Seri menyatakan bahawa dalam program vaksinasi ini, apa yang negeri Selangor lakukan untuk permudahkannya, dan juga mungkin ada wish list dan sebagainya, dan apa situasi yang berlaku supaya rakyat lebih memahami program vaksinasi di negeri Selangor ini bagaimana? Di program imunisasi kebangsaan yang task force diketuai oleh Yang Berhormat Wabi Khairi dan juga Dr. Adham, Datuk Seri Adham, tanggungjawab penting negeri adalah menyediakan tempat-tempat dan pusat vaksin, dan semua daerah sebenarnya telah mempunyai pusat vaksinnya sendiri. Di Petaling Jaya, Sunway sebagai contoh, mampu untuk lebih daripada 5,000 vaksin dapat diagihkan setiap hari. Dan Yang Berhormat OBKJ telah menubuhkan lagi 3 pusat vaksinasi mega. Namun begitu, kita turut menyedari keterbatasan pusat vaksin mega ini yang akhirnya menyebabkan pergerakan, kesesakan dan sebagainya. Sebab itu kita juga akan menumpukan tumpuan kita untuk vaksin bergerak yang sudah mula hari ini oleh Jabatan Kesihatan Negeri di rumah-rumah orang tua, dan nanti apabila kerajaan negeri turut mempunyai vaksin kita juga akan cuba mampu pergi lebih ke ruangan yang lebih sempit dan sukar, yang mungkin orang-orang sukar untuk bergerak akibat ketiadaan pergerakan dan sebagainya. Dan pada ketika itu juga kita telah menyediakan satu dana khas
dengan ada hasil kerjasama dengan Grab untuk memberikan subsidi sekitar RM20 bagi setiap pergerakan mereka ke pusat vaksin mega ataupun tidak mega. Ini semua sedikit sebanyak adalah untuk mempercepat, memperlengkap dan outreach atau menggapai seramai mungkin orang untuk mendapatkan vaksin, kerana vaksin adalah sangat penting untuk menurunkan kadar jangkitan baru dan juga menangani COVID-19 di Klang Valley, terutamanya di negeri Selangor. Datuk Seri Amaluddin Syahri, terima kasih kerana sudi bersama kami dalam agenda Awani pada hari ini. Benar angka-angka yang berkaitan dengan negeri Selangor hari ini menggusarkan, akan tetapi harapnya dengan segala inisiatif itu dapat membantu rakyat dan akhirnya dapat melandaikan lengkung COVID-19 di negeri Selangor dan Malaysia secara keseluruhannya. Terima kasih kami berbincang mengenai Kita Selangor 2.0, inisiatif yang membantu rakyat-rakyat di negeri Selangor. Hubungi mereka untuk mendapatkan bantuan. Banyak inisiatif yang dapat dimanfaatkan bersama. Sekian saja agenda Awani untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.